Baiklah, video kali ini kita akan bicara tentang toyol. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini saya tidak akan bercerita tentang kisah-kisah pengalaman saya tentang hantu. Tapi kali ini kita akan bincangkan tajuk mengenai makhluk ataupun hantu yang terdapat di Malaysia. Jadi untuk video kali ini, video pertama ni kita akan bicara tentang toyol. Jadi sebelum saya bicara tentang toyol, jadi jom kita tengok video-video yang pernah gempar mengenai toyol. Jom kita lihat. Jadi itulah dia video-video yang sempat rakam yang dikatakan itu adalah toyol. Tapi sejauh mana kebenaran video tersebut saya pun tidak tahu. Wallahu alam. So kita akan bicara tentang toyol. So seperti yang saya pernah katakan sebelum ni, saya ada satu buku, iaitu Kitab Pengetahuan Hantu Malaysia. Okey. Jadi dalam buku ni ditulis oleh orang Cina, tahu? Danny Lim. So dia macam kira buat tesis lah tentang hantu-hantu di Malaysia. So dalam ni, okey, namanya sudah kitab. Jadi semua lengkap hantu daripada A hingga Z, jenis-jenis hantu di Malaysia. Kau cakap siapa hantu apa, semua ada di sini. So Danny Lim ni dia buat dalam bahasa Inggeris. Okey, tajuknya saya ingat The Malaysian Book of the Undead. Okey, cuma diterjemahkan oleh orang Melayu Ahmad Kamal Abu Bakar. Dia tukar kepada Kitab Pengetahuan Hantu Malaysia. Okey, jadi kita bagus juga buku ni menjadi rujukan. Saya pun kurang pasti macam mana Danny Lim ni buat kajian tentang hantu-hantu di Malaysia. Dia ni seorang fotografer ataupun wartawan. Okey, Danny Lim. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman dia ke sana ke sini kan. Jadi dia berpeluanglah untuk tulis buku mengenai koleksi kitab hantu di Malaysia. So, untuk kisah yang pertama kita cerita hantu yang paling legend di Malaysia, iaitu toyol. Menurut beliau, toyol ni adalah makhluk yang kecil. Dia seperti kanak-kanak. Okey, kanak-kanak berbadan hijau, perutnya boroi, telinganya besar. Okey. Dan toyol, menurut kepercayaan orang Melayu, toyol ni adalah roh yang diseru daripada janin bayi. Okey, bayi yang kira macam keguguran lah. Okey, jadi bayi itu diseru menggunakan ilmu hitam dan akhirnya menjadi toyol. Jadi toyol ni, okey, dia akan diberi makanan lah oleh tuannya melalui ibu jari kaki. Ibu jari kaki, ada yang saya dengar cerita, kalau ikut menurut buku ni, darah ibu jari kaki tuannya tu akan diletak akan dititikkan di satu kayu. Okey, kayu, dan kayu tu dia akan kira macam puntil lah, puntil. Jadi itu makanannya. Setiap kali dia buat kerja, dia akan memuntil dengan kayu tersebut. Okey, itu caranya lah. Dan dia akan disimpan dalam satu balang yang ada janin, dan balang tersebut akan disimpan di satu tempat lah. Apakah tugas toyol ni? Okey, biasanya kalau di Malaysia toyol ni tugas dia untuk mencuri duit di rumah-rumah orang. Dan untuk pengetahuan anda, toyol ni dia tidak boleh jauh daripada tuan dia. Kalau macam tuan dia di satu kampung, dia sekitar kampung tu sajalah dia boleh mencuri. Dia tidak boleh keluar daripada kampung tersebut. Okey. Dan sebab kalau dia keluar dari kampung tersebut, ilmu dia tidak mapan. Jadi dia hanya boleh mencuri di kawasan kampung tersebut saja. Dan menurut cerita orang, dia mencuri pun tidak boleh banyak. Dia hanya sekitar 5% hingga 10% saja. Okey, contohnya kalau orang tu ada RM100, dia hanya curi RM5 hingga RM10 saja.
Ya, jadi saya pun tidak tahu kenapa dia tidak boleh curi banyak. Okey, menurut kepercayaan orang Melayu, kalau bela toyol ni tidaklah boleh kaya, tapi tidak jugalah miskin. Okey, jadi dia hanya curi 5% hingga 10%. Mungkin saya rasa dia curi begitu supaya konon-konon supaya tidak kedapatan lah. Saya pun tidak tahu kenapa dia mencuri sikit sangat. Ya, mungkin itu dia punya syarat. Okey, syarat-syarat yang perlu dipatuhi jika membela toyol. Okey, jadi saya rasa ada logiknya juga. Sebab itulah kenapa toyol tidak mencuri di bank. Bank besar. Kamu mesti terfikir kenapa toyol tidak curi di bank. Sebab bank, duit dalam bank dia berjuta-juta. So bayangkan kalau dia masuk bank, okey, bayangkan toyol masuk bank, kemudian dia nampak berjuta ringgit, kemudian dia darab dengan 5%. Nah, dia berfikir mungkin toyol itu akan kira 40 juta 560 kat darab dengan 5%. Kau fail. Okey, fail. Dia pun bukan pergi sekolah toyol ni, jadi dia fail lah matematik. Okey, mungkin dia tidak sempat kira-kira aja sudah pagi, jadi sempat kena tangkap oleh security. Sebab itulah saya rasa toyol tidak berani mencuri di bank. Sebab dia gagal matematik. Dia tidak tahu matematik untuk membahagi 5% dalam juta. Kalau saya pun juta mau kira 5%, berfikir. Jadi saya rasa ada logiknya lah toyol kenapa tidak mencuri di bank. Selain daripada itu, toyol juga dia jadikan ayam jantan, darah ayam jantan dijadikan sebagai makanannya. Setiap kali dia buat kerja, dia akan dibagi makanan. Jadi kecoh lah orang kalau macam orang tu berkedai, orang akan heran lah kalau orang berkedai runcit di kawasan-kawasan kampung. Kalau anda lihat lacinya, okey, macam makcik saya, asal saya buka laci, mesti ada kacang hijau dalam laci duit. Biasa orang kampung kan, ataupun dalam satu bekas. Dulu dia guna bekas, okey, dia guna tali turun, okey, dalam bekas tu mesti ada kacang hijau. Dan kacang hijau tersebut dijadikan tempat untuk menyelamatkan duit tersebut daripada toyol. Sebab kalau toyol nampak kacang hijau itu dia akan bermain. Okey, dia tidak akan jadi mencuri sebab dia kan seperti kanak-kanak. Okey. Dan kalau ikut buku ni dia juga boleh ditangkap menggunakan ketam-ketam. Ketam-ketam tu akan diletak dan dia akan mainlah ketam-ketam tersebut. Jadi itulah salah satu cara untuk menangkap toyol. Jadi untuk sekarang ni zaman moden, mungkin saya rasa toyol sudah macam orang sudah kurang guna lah, sebab orang banyak guna kad kredit, okey, guna e-wallet, ya. Jadi siapa yang memelihara toyol pada zaman ni, menyusahkanlah toyol tu sebab dia tidak dapat mencuri pada waktu malam, sebab kebanyakan orang sekarang guna duit, simpan duit di bank, guna e-wallet, okey, guna kad kredit. Jadi dia mencuri pun tidak boleh jauh, hanya sekitar kampung saja, sekitar kawasannya. Jadi ini akan membebankan tuan yang memelihara toyol. Ia satu perkara yang sia-sialah bagi tuan toyol. Namun saya boleh bagi cadangan kepada tuan toyol, apa pekerjaan yang sesuai untuk toyol pada zaman sekarang ni. Apa? Saya rasa lebih baik kau buat pameran toyol. Kau letak di rumah kau, dak botol tu kau letak dalam kaca kau toyol tu, kau buka pameran, kau cakap di rumah saya ada toyol. Kau buka tiket. RM5 setiap kali masuk. Lagi untung dan lagi halal. Gurau sahaja. Jadi itulah dia serba sedikit sejarah tentang toyol. Jadi untuk zaman sekarang ni agak mustahil lah seseorang itu untuk memelihara toyol. Melainkan orang itu mengamalkan ilmu toyol seperti yang saya pernah cerita dahulu. Saya tangkap orang yang amalannya seperti toyol, mencuri tapi sukar untuk ditangkap. Okey, jadi kalau anda belum dengar cerita saya tersebut, anda boleh link videonya di atas ni. Anda boleh dengar cerita saya tentang bagaimana saya menangkap toyol. Ada 2 part. Sebenarnya bukanlah saya tangkap toyol, cuma orang tu mencuri seperti toyol. Okey, jadi anda boleh dengar kisah saya. Boleh link di sini. Jadi toyol ini adalah satu hantu legenda di Malaysia, di masyarakat Melayu Nusantara. Kalau tanya secara peribadi dengan saya pun tidak pernah lihat. Cuma ia menjadi sebutan orang ramai. Dan sebut saja toyol, mesti ada sesuatu berlaku kecurian. Jadi setakat itu saja cerita saya tentang toyol. Jadi akan datang, saya akan ceritakan lagi pelbagai lagi
hantu-hantu di Malaysia. Jadi teruskan sokongan anda dengan channel Ali Bosku. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan kalau boleh jangan skip iklan untuk bantu upgrade channel saya ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.